sejahtera kepada ahli-ahli panel dan hadir serta hadirat sekalian. Saya Siti Nurul Ain binti Muhammad selaku pengerusi Majlis Forum pada hari ini. Topik kita pada hari ini ialah isu dan cabaran pembelajaran pendidikan seni secara e-learning. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang comel dan cantik monel ini. Ahli panel yang pertama kita ialah Cik Nur Alma Kristina selaku guru kaunseling. Cik Alma Kristina, apa khabar? Ya, khabar baik. Bagaimana pula dengan pengerusi? Panel kita yang kedua ialah Cik Afiqah Zulaika binti Abdul Aziz selaku pengerusi hal ehwal murid. Apa khabar Cik Afiqah Zulaika? Khabar baik pengerusi. Panel kita yang ketiga pula ialah Cik Marisa Amira Syazana binti Muhammad Zulkifli selaku pembantu pengerusi hal ehwal murid. Apa khabar Cik Marisa? Khabar baik pengerusi. Bagaimana pula dengan pengerusi sihat? Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya menyimpan dengan lebih jauh lagi, soalan pertama yang saya ajukan kepada Cik Nur Alma Kristina berkenaan isu dan cabaran pembelajaran secara e-learning. Baiklah, Cik Alma Kristina, berikan saya apakah definisi pendidikan seni? Terima kasih kepada pengerusi majlis iaitu Ain. Saya Nur Alma Kristina ingin menceritakan tentang definisi pendidikan seni. Pendidikan seni merupakan julian berlainan untuk aktiviti manusia. Seni visual termasuklah penciptaan imej atau objek dalam lampangan bidang seperti seni lukis, seni arca, pembuatan percetakan, fotografi dan media visual yang lain. Pada masa kini, seni visual merupakan luahan kreativiti manusia yang paling dikenali dan dianggap sebagai keunggulan daya cipta manusia. Walaupun begitu, seni sukar ditakrifkan disebabkan setiap seniman mempunyai aturan dan sekatan tersendiri bagi setiap hasil kerja mereka. Seni boleh dikatakan sebagai proses dan hasil dari pemilihan saluran medium untuk menyampaikan sama ada kepercayaan, idea, rasa atau perasaan dalam bentuk terbaik untuk saluran tersebut. Terima kasih kepada Cik Alma Kristina. Soalan kedua saya ialah, apakah isu dan cabaran pembelajaran secara e-learning? Saya ajukan soalan ini kepada Cik Afiqah Zulaika. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Baiklah, saya teruskan pendapat saya tentang isu dan cabaran pembelajaran atas talian. Pendapat saya yang pertama ialah ketiadaan peranti ketika pembelajaran atas talian. Pada musim COVID-19 ini telah memberi kesan yang amat dahsyat kepada semua orang, terutamanya golongan yang kurang kemampuan. Sejak kerajaan isytiharkan penutupan sekolah dan pembelajaran secara atas talian dilakukan, ramai ibu bapa yang mula resah. Tidak semua ibu bapa berkemampuan membeli peranti untuk semua anak yang bersekolah. Oleh itu, anak-anak mereka perlu berkongsi peranti secara bergila-gila untuk menyertai kelas atas talian. Ini menjadi satu cabaran pembelajaran atas talian yang terbesar dalam bidang pendidikan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP kerana ia menyebabkan ada pelajar ketinggalan dalam pembelajaran. Pendapat saya yang kedua adalah suasana yang kurang kondusif. Keluarga yang memiliki rumah yang selesa pasti tidak akan merasai masalah ini. Lain pula bagi golongan yang tinggal di rumah yang sempit dan perlu berkongsi bilik bersama adik-beradik yang lain sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Hal ini pasti menjadi antara cabaran pembelajaran atas talian buat mereka. Tambah-tambah, pelajar yang menghadapi peperiksaan besar seperti SPM, suasana riuh di rumah, ruang belajar yang tidak selesa akan menyebabkan mereka sukar untuk memberi tumpuan ketika sesi pembelajaran dijalankan. Selain itu, dikatakan ada juga segelintir ibu bapa seolah-olah tidak memahami dan memberi tugasan rumah kepada anak mereka.
Jika dibiarkan berterusan, anak-anak pasti akan merasa tertekan dan tidak lagi minat untuk belajar. Itu sahaja pendapat saya tentang isu dan cabaran pembelajaran atas talian. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Terima kasih kepada Cik Afiqah Zulaika. Ahli-ahli panel yang lain, ada apa-apa tambahan yang hendak dikemukakan? Saya pengerusi ada sedikit tambahan. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Pada pendapat saya tentang isu dan cabaran pembelajaran e-learning ialah cabaran yang ketiga, kemahiran guru dalam menggunakan teknologi digital. Yang kita tahu, tidak semua warga pendidik di Malaysia mahir dalam bidang teknologi kerana ada dalam kalangan mereka sudah berusia dan tidak terdedah dengan teknologi digital masa kini. Ini adalah salah satu cabaran pembelajaran atas talian yang perlu dihadapi oleh guru-guru untuk melaksanakannya. Kerana ia mengambil masa yang agak lama bagi guru yang kurang mahir dengan aplikasi atas talian untuk menyediakan bahan mengajar yang lengkap dan mampu menarik perhatian para pelajar. Namun begitu, kesungguhan dan rasa tanggungjawab para guru di Malaysia ini harus dipuji kerana mereka tetap berusaha untuk belajar cara menggunakan aplikasi digital yang ada semata-mata untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar. Terima kasih kepada Cik Marisa. Sungguh hebat dan sungguh pintar ahli-ahli panel kita ini. Memang benar apa yang dikatakan oleh mereka. Pembelajaran secara e-learning harus ditempuhi oleh setiap pelajar pada masa kini. Tambahan pula, musim pandemik yang telah melanda di negara kita yang menyebabkan pembelajaran secara e-learning ini dijalani. Itu sahaja beberapa pendapat daripada ahli panel kita tentang isu dan cabaran pembelajaran secara e-learning. Kesimpulannya, setiap pihak sama ada guru, pelajar atau ibu bapa mestilah bekerjasama bagi awal dengan tertib supaya dapat mengatasi masalah ini. Hal ini supaya pembelajaran atas talian dapat dijalankan dengan lancar.